dia tanya tentang room temperature, automatic terus underline, tulis kat sini. So averagely lah kita buat room temperature ni area 27. Buat je 27, 28. Kita ambil satu nombor saja 27. So this diagram for X, Y and Z at room, what are substances X, Y and Z at room temperature? So kalau kita tengok X ni, apa keadaan dia? X ni apa? Liquid. X ini adalah good. X adalah liquid. Y? Yes. Okay, good. Gas. Z? Solid. Okay, gas. Ini Z adalah solid. So LGS LGS. So kita terus buat LGS. Liquid, gas, solid ataupun cecair, gas, pepejal. Okey, sekarang awak kena ingat bromin. Bromin, iodine, klorin itu adalah group 17. Buat take note sini. Group 17 dia punya perubahan keadaan dia adalah obvious, adalah jelas bila kita menuruni kumpulan. When we going down group 17 which is chemistry, chlorine, physics, chemistry, biology is awesome. So F ni adalah fluorine, ini chlorine, ini bromine, ini iodine. I ni iodine. So ini S13. When we going down the group 17, bila kita menuruni kumpulan 17, the changes of state dia akan berubah daripada gas, fluorine dengan chlorine ni gas G. Bromine ni adalah cecair ataupun liquid. Dan iodine ini adalah pepejal ataupun solid. Ini yang awak kena belajar, kena ingat dekat dalam chapter 4 form 4 tentang group 17, the changes of states when we going down group 17. Perubahan keadaan apabila kita menuruni kumpulan 17 from fluorine to S13. S13 ni dia tak ada keadaan sebab apa? Dia radioaktif, dia dalam bentuk sinaran, dia dalam bentuk radiation. So untuk group 17 two elements dalam keadaan gas, fluorine dengan chlorine, bromine dalam keadaan liquid and iodine dalam keadaan solid at room temperature. Ini semua adalah keadaan dia dekat dalam suhu bilik. Okay, fluorine, chlorine, gas, bromine, liquid, iodine, solid ataupun iodine, pepejal, bromine, cecair, chlorine, gas, iodine, pepejal. Okay, so bila kita tengok kat sini bromine, tadi bromine dia should be cecair ataupun liquid. So ini betul bromine liquid. Naphthalene. Kalau kita tengok naphthalene atau naftalena waktu kita buat eksperimen tahun lepas. Naphthalene, ubat gegat dalam keadaan suhu bilik, maksudnya dalam keadaan suhu normal, tak dipanaskan, tak disejukkan, letak dekat bilik biasa. So apa keadaan naftalena? Solid. Very good. Dia dalam keadaan solid ataupun pepejal. So ini dah salah, B dah salah. Nitrogen. Nitrogen ni dalam keadaan apa? Nak dengar nitrogen? Gas. Good. So dia adalah gas. So ini pun salah sebab X ni mesti dalam keadaan liquid. So bromine, liquid. Okay, antara A dengan D. So kita tengok Y. Y adalah gas. Naphthalene, is it gas at room temperature? No. No. Nah, naphthalene dalam keadaan apa dekat suhu bilik? Solid atau pepejal. Okay. So yang ni A dah salah. So jawapan dia check dekat D. Nitrogen, yes. Gas, naphthalene, so solid. So the answer is D. Okay, good. So kita tengok number 3. Cooling curve of liquid X. Okay. Bila kita kata cooling curve, penyejukan, keyword dia bila nak explain dia mesti heat release. Okay. Heat release. Apa-apa cooling off bahan apa-apa, tak kisahlah naphthalene ke, acetamide ke, ice ke, water ke, gas ke, anything. Bila kita kata cooling, penyejukan, dia punya explanation mesti heat release. Kalau kita nak explain yang kat sini, kita heat release apa-apa. Okay. Dia mesti
kita cerita tentang heat release. Tapi kalau pemanasan untuk heating curve, dia adalah heat absorb. So which of the following statement is correct? Pernyataan yang mana yang betul? Okay. So untuk A, all particles vibrate at T1. So T1 kat sini. So dia beritahu starting dia kat sini. Okay, so starting dia kat sini nampak. Kena tahu starting dia daripada state apa. Diagram 3 shows the cooling curve of liquid X. Penyejukan bagi cair X. Arahan dia ni bukan saja-saja nak sembang kosong. Tak. Liquid ni membawa maksud. Cecair ni membawa maksud. So maksud dia atas ini dia adalah liquid ataupun cecair. Liquid atau cecair. So kalau liquid atau cecair, dia punya particles, is it only vibrating? Adakah dia punya zarah dia hanya bergetar? Adakah vibrate saja kalau untuk cecair? Tak kan? Dia vibrate dan dia move slowly. Dia mesti boleh bergerak tapi sedikit. Okay? So maksud dia A ni salah. Sebab kita start dengan liquid. Maksud dia ni bila dia sejuk, daripada liquid dekat sini dia akan jadi apa kat sini? What is the state at T2 and T1? Daripada liquid dia akan jadi apa? Liquid and solid. Bila dia menyejuk. So kat sini dia solid ataupun dekat sini dia pepejal. Kenapa pepejal teacher? Kenapa bukan gas? Okay, dia macam ni. So ini liquid and solid. Kenapa dia bukan gas? Sebab awak kena ingat, kalau daripada gas, liquid nak ke gas, dia kena gain energy. Ni contoh kita tengok dekat soalan nombor 2, illustration dia. Ini adalah liquid. Ini adalah gas. Ini contoh tau. Gambar ni alhamdulillah ada gambar sebelah ni teacher boleh guna untuk explain. Bila liquid nak ke gas, daripada bergerak liquid kan bergerak perlahan, gas dia bergerak tuntang laju. So bila dia nak bergerak laju daripada perlahan laju, dia kena gain energy. So bila dia gain energy, dia punya graph, this one dia should be naik tangga. Dia kena naik. Tapi yang ini, untuk yang rajah 3, kita punya graph turun. Bila dia kata turun, dia turun maksudnya dia release energy. Dia buang tenaga. So bila dia buang tenaga, dia akan jadi lagi lemah. Pergerakan dia lagi lambat. Maksudnya daripada cecair, dia akan jadi pepejal. Daripada dia berjalan-jalan, dia terus jadi vibrate saja. So sebab tu dalam kes ni kita kata daripada liquid ke solid. Kita tak boleh kata liquid ke gas. Sebab dalam kes ni dia kata temperature dia menurun, jadi tenaga dia juga berkurang. Sebab dekat dalam kinetic theory of matter, dekat dalam hukum kinetic theory of matter, kinetic theory of matter mengatakan semakin tinggi suhu semakin tinggi tenaga kinetik. Bila tenaga kinetik meningkat, so pergerakan pun akan meningkat. So bila kita kata dia punya suhu menurun, berlawanan lah. Kalau suhu menurun, tenaga kinetik menurun, pergerakan pun akan menurun. Bila pergerakan menurun, liquid ni maksudnya dia akan jadi solid. Itu hujah dia. Kenapa bukan gas dekat T2 sampai T3. Okay. So kita tengok B. From T1 to T2, daripada T1 to T2, particles do not release heat energy. Okay. T1 until T2. The particles do not release heat energy. Ini salah. Bukan kita kata particles tak release heat energy. Particles mesti release heat energy, but the heat energy release is balanced to the heat liberated during the particles wants to change from liquid to solid. Bukannya zarah ni tak membebaskan tenaga. Bila proses ni, zarah ni mesti membebaskan tenaga haba. Tetapi tenaga haba yang dibebaskan waktu ni adalah sama ataupun digunakan untuk zarah-zarah menyusun daripada keadaan liquid kepada solid. Awak just imagine lah,
Kalau awak dekat dalam Dewan RPS, keadaan dia penjarakan sosial, jauh-jauh sikit macam ni kan. So bila nak arrange rapat-rapat ni, dia perlukan tenaga. Jadi tenaga yang dibebaskan tu digunakan untuk menyusun kembali daripada cecair menjadi pepejal. Itu maksud dia. Bukan langsung tiada pembebasan tenaga haba. Okay, so statement B ni adalah salah. Kita tengok dekat C. From T2 to T3, particles are packed closely together. Dari T2 hingga T3, zarah-zarah tersusun rapat. Ingat, kalau tersusun rapat ni untuk keadaan apa? Tersusun rapat ni keadaan apa? Pepejal. Keadaan pepejal atau solid. So tengok dengan kita punya prediction tadi. Betul tak? Dekat T2 and T3 tu solid. Yes, correct. So statement C ni adalah correct, adalah betul. So jawapan kita adalah C. Forces of attraction between particles is overcome at T2. Bila kita kata daya tarikan ni, bila kita kata daya tarikan antara zarah di atas C, forces of attraction is overcome. Bila dia kata overcome forces of attraction, ini menjurus kepada heating. Overcome ni, ini adalah menjurus kepada proses heating ataupun pemanasan. So when we look at the question, is it our question about heating? Question kita melibatkan apa? Cooling ataupun penyejukan. So the answer D tu salah. So C tadi memang lebih tepat. Okay. So sekarang kita nak tengok nombor 4 adalah model of an atom. Teacher ulang balik. Ni take note, lepas ni mesti dah ingat macam mana the history of development of atom. Okay. So ambil kertas kosong. Sama-sama dengan teacher, sains-sains sekali buat. Okay. So the history of development of atom, dia ada DTRNJ. Ada 5. Ada 5 step yang kita kena ingat. 5 nama yang kita kena ingat, iaitu short form dia lah. Teacher buat short form je dulu. Okay. First kali D, T, R, and J. D ni siapa? Dalton. T ni Thomson. R ni Rutherford. N ni Niels Bohr. J ni James Chadwick. Teacher selalu cakap Jimmy Neutron ni. Ni lah Jimmy Neutron tu, nama full dia adalah James Chadwick. Kalau awak tengok kartun Jimmy Neutron tu, dahi dia luas kan? Dahi dia luas, rambut dia sikit je, mata dia kat bawah ni, dahi dia punya luas. Kalau tengok James Chadwick, muka dia memang macam tu, dahi dia luas. Jimmy Neutron. Sebab apa? James Chadwick ni, dialah orang pertama yang discover adanya neutron dalam nukleus. Okey, tak apa. Kita tengok satu-satu dulu. Kita tengok dulu dekat Dalton. Dia punya perkembangan dia macam ni. Awak lukis dulu. Awak buat DTRNJ. DTRNJ, mula-mula bulat kecil. Bulat besar, dalam ada bulat kecil. Ni. Kemudian bulat besar, ada tengah ada mata satu, bulat kecil. Nampak? Dia mula-mula satu je. Bulat kecil. Lepas tu dia jadi bulat besar, cek. Lepas tu ini ada satu mata bulat besar, bulatkan dia. Kemudian untuk yang keempat, dia dah start ada shells ataupun kita panggil sebagai petala.
Step yang keempat, barulah wujudnya petala. Dan yang kelima, sama juga. Lukisan dia ada tengah-tengah, ada nukleus kat tengah dengan ada petala. So apa maksud dia ni? Ingat, waktu satu titik bulat saja sphere, atom is sphere. Apa dia punya clue Dalton? Apa Dalton punya hujah tentang atom? Dia kata atom ni first cannot be create. X ni cannot lah cannot be create, cannot be destroy, cannot be divide. Maksud dia si Dalton ni kata atom ni tak boleh dicipta. Okay, C ni untuk cipta. Maksudnya kita manusia, kita tak boleh nak cipta atom. Walaupun kita kata kita mencipta, contohlah kita kata kita menumbuhkan pokok. Pokok tu kita tanam, dia hasilkan satu pokok baru. Kita kata okey, kita cipta pokok tauge. Sebab kita yang tanam pokok tauge tu, jadi pokok tauge tu atom-atom baru yang tercipta. Tak boleh. Atom ni tak boleh dicipta. Atom ni dia berubah. Contoh dia, atom dalam pokok tauge tu berubah daripada biji benih, dia dapat nutrien daripada tanah. Jadi atom nutrien tu berpindah jadilah batang, jadi pokok, jadi daun dan sebagainya. So sebab tu atom ni tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan dan tidak boleh dibahagi. Itu Dalton kata. Dan apa yang Dalton kata ni betul, tapi tak lengkap. Datang pula seorang lagi 50 tahun ke 100 tahun kemudian, si Thomson. Thomson ni kata ya, teori Dalton ni betul. Tetapi apa yang kurangnya, memang atom ni bulat. Tapi atom ni ada elektron. So siapa yang jumpa elektron dulu? Thomson. Bila ada perkataan this person discover about electron. Bila kata elektron je tak ada orang lain, Thomson. Thomson dia kata dia jumpa ada dekat dalam atom ada elektron dan juga atom terdiri daripada positively charged. Dia tak cakap proton lagi. Dia cuma kata atom ni positively charged yang dalam dia ada elektron. Okay, so keyword untuk Thomson adalah elektron. The existence of electron, kewujudan elektron, itu si Thomson beritahu. Kemudian 50 tahun lepas tu Thomson pun dah mati, Rutherford pula datang. Rutherford kata okay, Thomson kata tu betul, tapi dia kurang. Ada lagi sebenarnya dekat dalam atom, iaitu Rutherford dia jumpa nukleus. Rutherford kata dalam atom ada nukleus. Ni memang betul elektron ni, dia setuju cakap Thomson. Dekat dalam ni ada elektron betul. Tapi dia kata dalam nukleus contains proton. Start jumpa proton adalah si Rutherford. Rutherford dia kata nucleus contains proton. Rutherford pun mati. Bila Rutherford mati, Niels Bohr pula datang. Dia kata Rutherford ni kata betul. Tetapi dekat nukleus ni betul, sama je dia kata. Sama macam Rutherford, nucleus contains proton. Tapi Niels Bohr dia jumpa shell. Okay, Niels Bohr dia jumpa shell ataupun petala. Niels Bohr ni lah orang pertama yang dapat discover tentang shells ataupun petala, yang mana elektron located at the petala. Ini ingat, Niels Bohr dia jumpa petala. Last kali si Jimmy ni, James Chadwick, dia kata betul Niels Bohr beritahu elektron ni duduk dekat petala, ada nukleus dekat tengah-tengah, tapi dia beritahu dalam nukleus ada satu lagi particles extra, iaitu contains proton and neutron. Sebab itulah dalam kartun tu dia kata Jimmy Neutron, sebab James Chadwick yang jumpa neutron. Orang putih nama timbangan James adalah Jimmy. So Jimmy Neutron, dialah yang jumpa neutron dekat dalam nukleus. So settle. Ingat DT, R and J. Dalton, Thomson, Rutherford, Niels, James Chadwick.
So kita tengok balik dekat soalan kita tadi. Okay, so sekarang kita tengok, nampak keyword kita, underline keyword dia. Okay, shows a model of an atom. Who introduced this model? Dia beritahu elektron. Okay, ada elektron, tapi dia ada beritahu nucleus that contains proton. Bila kita kata nucleus that contains proton, ini lagi upgrade. Ini dah orang yang ketiga. Siapa orang yang ketiga? Sebab dia kata nukleus yang mengandungi proton, orang yang ketiga siapa? DTRNG. So apa jawapan dia nombor 4? D. Apa dia? D. Dadu. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. So R, okay good. D. So nama dia memang panjang lah. Kalau macam Dalton tu John Dalton. Tapi biasanya kadang-kadang dia tak buat John Dalton, dia buat J titik Dalton. Tapi nama biasa, nama famous dia memang dia pakai surname dia Dalton. Okay, so jawapan dia adalah D. Seterusnya nombor 5. Who discovered neutron? Siapa neutron tadi? Jimmy Neutron. Siapa Jimmy Neutron? James. James. Pandai lah. Jawab soalan ni mesti dapat betulnya. Okay, seterusnya nombor 6. Standard representation of fluorine atom. So, fluorine. So, atas ni represent for what? Atas ni menunjukkan apa kalau atas ni? Nuclear number. Nombor nukleon ataupun nukleon number. Okay. So, kita tengok dekat soal ini adalah 19 ni adalah nombor nukleon ataupun nukleon number. 9 tu represent untuk apa? Okay. Proton. Proton number. Betul lah, number proton of number ataupun number of proton. Okay, kita tengok balik dia punya option dia. What is the number of valence electron? Sekarang dia nak valence electron. Apa itu valence electron atau electron valence? Apa itu valence electron? Elektron yang dekat shell terakhir. Good. Elektron yang located at the outermost shell. Elektron yang duduk dekat petala paling luar. So, kalau kita tengok proton number dia 9 kan? Sebabkan dia atom, so number of electron dia pun 9. So, this is number of electron. So, the electron arrangement is 2.7. Bila kita nak cari number of valence electron, kita kena buat electron arrangement. Kita kena tahu dia punya susunan elektron. So macam mana nak buat susunan elektron? Kita kena tahu bilangan proton. Sebab bilangan proton sama dengan bilangan elektron. So bilangan proton dia beritahu ni, proton number ada 9. So kita boleh buat susunan elektron dia 2.7. Okay, so the valence electron is 7. So the answer is A. Okay, seterusnya kita tengok dekat isotop. Okay, teacher ada lampirkan satu dekat dalam group tu kan tentang yang bawah ni kan. This is the uses of isotope in daily life. Kalau kat kelas mudahlah nak buat gesture gerakan untuk kita ingat ni. Tapi buat sementara ni teacher nak awak go through. Ini adalah contoh-contoh isotop and their uses. At least awak tahu. Okay, dalam KSSM ada penambahan sikit. Ada plutonium 238. Sebelum ni ada uranium 235. Tapi plutonium ni, kalau ni plutonium 238 ni, kalau awak tengok kat drama kan orang dah mati tu kan yang dia letak apa? Dia letak dekat dada. Yang buat terkejut tu kan, buat terkejut kat dada orang mati nak bagi. Oh, yang calculator tu. Yang macam iron tu kan, yang macam iron buat tu kan. Yang negative charge. Negative charge tu kan, dia nak buat shocks kan, electric shocks kan. Itulah dia pakai plutonium 238. Ingat tu, lepas ni nampak orang berlakon tu, tu tahu dah daripada plutonium 238. Okay,
So ini adalah dia punya contoh-contoh dia lagi lah. Samarium 153, leukemia. InsyaAllah nanti, tapi ni teacher nak beri pendedahan dekat awak dulu. Macam americium 241 ni adalah untuk guna alam detect. Macam dekat hotel kan ada smoke detector kan. Kalau ada kebakaran, ada asap, smoke detector, dalam tu ada isotop americium 241. So teacher rasa insyaAllah tak ada masalah kan 5 exact untuk translate. 5 exact boleh kan? Ada kan 5 exact dalam ni? Boleh kan translate ke dalam bahasa? Sebab buku teacher ni dia semua bahasa Inggeris, dia tak ada bilingual. Boleh kan Liana? Ada siapa? Liana lagi. Boleh teacher. Okay, very good. Una, okay good. So kita sambung balik, nanti teacher akan PM untuk notes hari ni sebab teacher forward dekat group AV, teacher tak ada group exact, teacher forward. Okay, seterusnya tadi jawapan dia apa? Which of the following, okay belum lagi. Which of the following are the difference of isotope of elements? Okay, perbezaan isotop bagi unsur, ingat kan dia kata same. Kalau definition of isotope adalah atom of same element, definition. Kita tulis dulu definition isotope. Apa definition isotope? Dia mesti atoms of, walaupun dah tulis sebelum ni, tulis banyak-banyak kali bagi awak ingat. Atoms of same element, maksud dia atom dengan unsur yang sama, same number of proton ataupun same proton number ataupun sama bilangan proton but tetapi different, berbeza nukleon number ataupun nombor nukleon. Atau kalau awak nak buat different number of neutron. Number of neutron atau berbeza bilangan neutron. So kat sini dia nak yang manakah adalah perbezaan. Apa yang berbeza? Number of proton dia sama. So satu ni salah. Number of neutron, yes, dia berbeza. Okay, ini selalu yang awak confuse. Physical properties dengan chemical properties. Tolong fahamkan betul-betul. Disebabkan same element, because isotope is same element, unsur yang sama, so that dia punya chemical properties dia pun sama. So chemical properties dia sama. Ingat, kita ulang balik. Bila same element, nama dia sama, jadi chemical properties dia pun sama. Maksud chemical properties ni tindak balas kimia. Apa yang tindak balas kimia berlaku untuk klorin lagi satu pun, kembar dia pun akan sama. Tetapi physical properties dia akan berbeza. Sebab apa physical properties dia berbeza? Sebab bilangan neutron dia berbeza. Bila bilangan neutron dia berbeza, so physical properties ni macam takat didih ataupun boiling point. Disebabkan dalam nukleus tu bilangan neutron dia bertambah atau berkurang, so dia akan efek kepada boiling point isotop tersebut. Akan berubah boiling point atom tersebut. Sebab physical properties yang berubah adalah dari segi dia punya point, boiling point, melting point, freezing point. Dia punya takat dia. Okay, so that's why yang berbeza bagi isotop sesuatu unsur adalah number of neutron dan juga physical properties. Maksud physical properties dekat sini adalah dia punya boiling point. So the answer is C, 2 and 3. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, last kali. So jawapan dia adalah C. Last kali ini nampak ni. Apa nama penyakit ni? Apa nama penyakit dia? What disease this one? Apa nama penyakit? Thyroid disorder. Thyroid disorder. Okay. Dia thyroid disorder. Thyroid disorder ataupun kekurangan thyroid. Nama spesifik dia adalah goiter.
Ini nama dia goiter. Why? Because thyroid disorder. Kekurangan thyroid. Okay. So which of the following can be used to treat this disease? Adalah iodine apa? 131. Iodine 131. Okay, sebelum teacher lupa, sikit je lagi, awak kena hati-hati sebab ada lagi satu the usage of iodine tau. Iodine 131, iodine 123. Iodine 123 pula untuk detect blockage in the kidneys. Failure of kidneys. Kalau 131 untuk thyroid. Kalau untuk 123 untuk kidneys dalam KSSM ni. So please take note ya. Okay. Sebelum we dismiss, teacher nak highlightkan sikit on this subtopic yang mana awak tergelincir. Awak tergelincir waktu latihan pengesanan is about the definition of proton number and nucleon number. Apa yang membuatkan awak tergelincir sikit, teacher tengok waktu dekat latihan pengesanan tu awak penjelasan definition untuk proton number awak tak lengkap. Okay, ataupun nombor proton. So teacher beritahu kat sini. Kena ingat ni tau, lepas ni take note, tulis. Proton number, definition dia kalau awak kata positively charged in the nucleus of an atom pun tak diterima. Tak diterima, banyak yang walaupun maksud dia tu ada, tapi yang hanya diterima adalah number of proton. Nampak? Proton number kan, ambil dia ni balik. Number of proton in the. Kat mana proton number? Kat mana proton ni? Number of proton in the nucleus of atom. Mesti ada perkataan in the nucleus of atom. Number of proton ni pun mesti ada lah. Maksudnya dalam bahasa Melayu, bilangan proton dalam nukleus sesebuah atom. Okay. Next, lagi satu. Kalau soalan tanya tentang nucleon number. What is nucleon number? Nucleon number tanpa ada perkataan total. Total number of proton and neutron in the nucleus of atom. Dalam bahasa Melayu dia jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus sesebuah atom. Tolong take note, very simple, tapi sebabkan awak macam kita rasa macam benda tu maksud dia sama, awak kata contoh proton number, the positive charge of particles in the nucleus of atom. Betul lah proton tu positive charge particle tapi tak diterima. Yang hanya diterima adalah number of proton in the nucleus of atom. Itu saja. So that's why yang ni please take note. Sayang satu markah bazir macam tu. Okay. So lagi satu kalau dia kata state the subatomic particles inside the nucleus, dalam nucleus subatom zarah subatom dalam nukleus adalah proton dan juga neutron. Yang di luar nukleus adalah elektron. Macam itulah yang awak perlu take note dalam bab ni. Okay, teacher rasa untuk bab ni awak punya weakness itulah kita dah bincang. Untuk bab 2, alhamdulillah syukur ya Allah selesai bab 2. InsyaAllah esok kita akan pergi ke bab 3 iaitu bab di mana yang awak selalu blur. Okay, awak selalu blur tentang topik ni. So macam biasalah teacher suka untuk pergi ke soalan struktur. InsyaAllah esok kita akan pergi ke soalan struktur. Soalan struktur muka surat 16. Nanti teacher akan announce dekat dalam group. Okay. Esok insyaAllah waktu yang sama kita akan jumpa lagi. Kita akan buat paper 2 section A bab 3. Itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, alhamdulillah. Thank you for joining my class walaupun hari ni cutinya di Pertuan Agong. Semoga Allah permudahkan perjalanan kamu-kamu semua, kita-kita semua dalam mana nak sit untuk exam SPM awak bulan Mac. Ni dah bulan berapa? Ni dah nak masuk Julai. So insyaAllah
kita ada, Allah ada, Allah izinkan teacher untuk ajar awak, insyaAllah awak boleh dapat, terusnya dapat skor untuk Kimia SPM 2021 yang akan dijalankan pada tahun Mac 2022. Okay, thank you girls. Thank you, Stay teacher. safe. Okay, thank Bye. you. Bye. Thank you, teacher. Assalamualaikum. Thank you everyone. Assalamualaikum. Okay, thank you. Thank you Na. Thank you Auni. Thank you Soleha. Baru tengok message. Alia baru masuk ke dia? Ha, keluar pun.